Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Wala haula wala quwwata. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan disebut pada Hasyiah Sanusi dan sunat talqin akan kanak-kanak. Kata mereka itu difitnahkan dia dan ditanyakan dia. Ia telah misak yang ia ikrar dengan dia pada sulbi Adam. Ada juga pendapat itu. Misak itulah perjanjian dia pada sulbi Adam. Dan menetapkan dia, jawabnya Allah SWT. Mengambil dalil mereka adalah Nabi mengajar talqin akan anaknya Sayyidina Ibrahim. Intah. Itu satu pendapat. Habis. Dan disebutkan pada Mukhtasar Tazkirah Al-Qurtubi bagi Arif Billah Syekh Abdul Wahab Asy'arani, sunat berhenti kadar sembelih unta dan membagikan daging. Sembelih unta, bagi daging. Lama kan. Sembelih unta, nak siap daging lagi, nak bagi lagi. Begitulah kadar lama dia kata dulu itu. Atas kubur selepas tanam. Dan mendoakan bagi mayat kemudian daripada tanamnya dengan ketetapan. Doa itu dengan tasbih supaya dapat jawab akan soalan muka nakir yang begitu hebat. Dan adalah orang yang mendoakan berhadap kepada muka mayat, mana dia membelakangkan kiblat. Allah akbar. Dan dibacanya Allahumma haza abduka wa anta a'lamu bihi wa la na'lamu bihi illa khaira wa qad ajlasta litas'alahu fa as'aluka Allahumma an tusabbitahu bil qawli sabit fil akhirati kama sabbatahu fid dunya. Allahumma arhamhu wa alhiqhu bi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la udilna ba'dahu wa la tahrimna ajrahu. Dan lagi katanya diriwayatkan hadis marfu', mana hadis yang diangkat sampai kepada Rasulullah SAW. Kita panggil hadis marfu'. Ada hadis yang maqta' terpotong. Ya, itulah sabda Rasulullah SAW, apabila mati seorang kamu dan kamu ratakan tanah atasnya, maka berdiri seorang kamu duduk pada kepala kubur. Ya. Kemudian maka talqin akan dia. Dan berkata, ya Fulan, ibnu Fulana. Nama ibu di Fulana. Maka bahawasanya ia mendengar dan tiada dijawabnya. Kalau kan dia Fulan, ya, dia kata, wah bongkau lagi. Ya. Cakap Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia kata, wah. Tiada dijawabnya. Kemudian maka diseru yang kedua kali, ya Fulan, ibnu Fulana. Bahawasanya ia mendengar dan tiada dijawab. Kemudian maka diseru kali yang ketiga, ya Fulan ibnu Fulanah. Bahawasanya berkata, ya na'am. Ya, arsyadana rahmatakallah. Yani bahkan mana tunjuk olehmu akan kami, telah mengampun kamu Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Tuhan mengampun kamu. Dia berdoa. Dan tapi kamu tiada mendengar akan katanya, ya. Maka berkata, ia uzkur ma harata alaihi minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka radid billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa bi qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minin ikhwana wa anna al jannah haqqun wa anna an nar haqq wa anna al ba'sa haqqun wa anna sa'ata atiyah
la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Semua bacaan talqin. Maka bahawasanya Munkar dan Nakir mengambil tiap-tiap seorang akan tangan salah seorang akan tangan salah seorang daripada keduanya dengan tangan taulannya. Dan berkata, ia berjalan kamu dengan kami apa yang mendudukkan kita pada seorang ini senya telah ditalkinkan akan hak hujahnya. Apa nak duduk, apa lagi tanya, ya? Ya, orang dah bagi hujah dah, kata. Ada satu pendapat kata gitu. Allah. Dan adalah Allah Ta'ala mendindingkan keduanya, tiada datang ia kemudiannya. Ya. Katanya pula, hai saudaraku, manakala tanam akan saudara kamu yang Muslim, maka hendaklah kita kata baginya, kemudian daripada meratakan tanah itu, Kul Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadur Rasuli. Maknanya kul katakan olehmu ya fulan, Allahu Rabbi, Allah Ta'ala itu Rabbi, Tuhanku, wal Islamu dini, dan Islam itu agama, wa Muhammadur Rasuli, dan Nabi Muhammad SAW ya Rasul. Rasul diutus oleh Ta'ala. Dan jangan keranakan suatu kerana seperti engkau kata tiada tahu atau tiada ingat akan talqin, ya, akan orang yang mati. Aku rasa yang 3 kalimah juga mudah. Kau bayar mana? Ya, Qul Rabbi, Allahu Rabbi, al-Islam din, Muhammad Rasulullah. Tu je kau ayah kan. Kongkuang tu kita ajar kau ayah. Ya, kata kubur. Katakanlah bahawa Tuhanku ialah Allah, dan bahawa Islam tu agamaku, dan utusan Nabi Muhammad SAW ialah Rasulullah Allah Ta'ala. Dan tu kau ayah sana. Dia kata, Allah saya kau tak baca talqin, buku talqin dah hilang lah. Wah, duit kau tak hilang. Kan? Jadi maknanya tu ringkas saja, kan banyak sangat. Penting tu pesan ni. Maka bahawasanya 3 kalimah jua mudah menghafazkan dia atas setiap orang yang banyak. Istimewa pula orang yang lain. Inilah sekurang-kurang talqin. Sekurang-kurang talqin kita apa kata? Qul Allahu Rabbi wal Islam wal Islamu din wal Islamu dini wa Muhammadur Rasulullah. Itu paling kurang. Ini tanah-tanah timbul, ini tanah kebau. Siapa dia? Wahabi. Wahabi tanam di tanah kebau, dia tanam dia dah tinggal. Ajar pun ajar, kan dia dengar dia. Kau dengar kau beri salam apa? Ya, dia kata mayat tak dengar dalam kubur. Tak dengar kau beri salam apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur inni insyaallah bihum laikun. Ya, kita baca. Padahal tulis waktu kat kubur besar. Kat pintu ada orang tulis besar, takut orang tak ingat kan. Berdiri tegak je baca. Kau beri salam apa? Kalau dia tak dengar, kan? Dia dengar, cuma dia tak jawab. Dia mendengar. Banyak ada sahih lain lah. Bahasa mengatakan langkah-langkah je dah didengar dah. Nak lama selipar kita jalan tu dengar. Lepas tu sunat kita beri salam. Maka sekiannya ditambahkan lagi, ya, kerana warid dalam hadis pula, iaitulah fa iza qila laka ma taqulu fi hadzal rajul allazi bu'isa fikum wa fil khalqi ajma'in. Faqul huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayinat min rabbih. Fattaba'nahu wa amanna bih wa saddaqna bi risalatihi. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan sudah dihantarkan raihan dan pelepah kurma
yang basah. Raihan bunga selasi tu kan. Ya. Campur atas. Lepas lagi dia belum mati, dia bertasbih. Ya, pokok haiwan lagi dia tak mati tu mana dia bertasbih. Kalau dia nak mati je bertasbih hilang. Bila tak bertasbih je, habis nyawa dia diambil. Sebab tu kalau kita tak tasbih, ayam kita tangkap nak sembelih, ayam tu lagi. Jumpa ayam tak habis tasbih. Tuan dia tak tasbih. Mati haiwan tadi dengan habis zikir ni. Sebab wa in min syai'in illa yusabbihu. Lakinnahum la yafhamu tasbihahum. Wa in min syai'in, tidak ada satu daripada jin dan manusia melainkan semua bertasbih memujikan Ta'ala. Tapi kamu la yafhamu tasbihahum, kamu je tak faham tasbih mereka. Ya. Allah. Dan sunat ditaruh batu nisan. Ya, batu nisan pada kepalanya dan pada kakinya, atau pelepat tamar atau kayu. Ya. Benda hidup tu dia bertasbih dapat manfaat kan. Batu baca Quran ke kubur. Ini semua antara bid'ah. Bid'ah. Pening kepala orang kampung. Dia buat kaedah sendiri. Ya. Apa kaedah Wahabi dan at-tarku yaqtadi tahrim. At-tarku yaqtadi tahrim. Dalam kaedah usul fiqh, kaedah fiqh ulama Syafi'i tadi, ini kaedah. Ini kaedah Wahabi. Ya. At-tarku maknanya benda yang Nabi tak buat, yaqtadi tahrim, mendaki haram. Nabi buat tak haram. Nabi buat tak buat haram. Wah. Kata Nabi naik kereta tak? Naik Toyota, Honda, ada. Nabi naik kuda wal unta. Jawab dia balik kau naik kuda dengan unta. Kan? Pada bagal tu ni. Dia ngimar ni. Abang Nabi dia jawab, itu urusan dunia. Apa dunia tak ada dalam Islam? Kau ingat kau Kristian ke? Islam, dunia, akhirat semua diatur. Kan? Makan dunia tu jadi akhir. Di akhirat kita nak ibadat. Macam dia kena dengan Mufti Haji Ghazali waktu pensan, mati terus. Tok Mufti tanya dia, awak kata tak buat dia haram. Sekarang Sayyidina Osman buat khutbah bang 2 kali. Khutbah Jumaat zaman Sayyidina Osman bang 2 kali azan. Zaman Rasulullah sekali. Bermakna Sayyidina Osman buat yang Rasulullah tak buat. Habis Sayyidina Osman masuk neraka ke? Tu dia jawab, pensan tu. Bawa hospital, qalu inna lillahi. Wah, dia macam tu ni. Dia punya cara mati dia macam. Bawa dia tahu tuan ni. Berganjat dia. Sayyidina Osman kena atas neraka. Orang yang dijamin hidup-hidup oleh Rasulullah SAW ahli syurga. Sebab tak lazim dia kata Nabi tak buat tu jadi haram. Tengok pula benda tu ada pula dalam makna asal dalam kaedah. Kerana benda tu macam kita kata ibadat, zikir. Umum dah masuk dalam kaedah. Dia suruh kita zikran kasirah, zikir yang banyak. Jadi apa bentuk zikir macam mana tu porok benda lain. Yang penting dia ada usul, dia ada benda tu disuruh. Kan? Dari ijmal tu. Macam-macam dia orang. Dan sunat dihantarkan raihan dan pelepah kurma yang basah. Lagi-lagi dibasah dia bertasbih. Kalau pelepah kurma yang basah tu bertasbih, manfaat bagi orang dalam alam barzah. Kalau manusia, mana mulia manusia yang pelepah kurma? Itu pun dipanggil tak ada kerti nak kias. Ya? Itu panggil kias aulawiyah. Kalau batang kurma tu bertasbih bermanfaat, maka insan manusia yang beriman lagilah. Dan sengaja ditaruhkan batu nisan pada kepalanya dan pada kakinya atau pelepah tamar ataupun kayu. Sebagai apa ni? Penanda lah. Tanda kan. Cuma jangan hantar binaan yang tak boleh ubah. Tanah wakaf, dia buat binaan yang kami besar lagi. Dia ambil ruang 2-3 kubur boleh tanam itu. Itu haram hukum ni. Bukan tanah dia, tanah wakaf tadi. Ya. Apa makna binaan? Wadu'u syai' ala wajhi thubut. Mengantarkan satu perkara, satu benda atas wajah tetap. Bermakna kalau dipakai kepuk tak apa kan? Kepuk boleh angkat.
Jika orang nak tanam ada sempat tak betul ada ruang, dia angkat tu kali lah. Kalau ada konkrit tanam semua tak boleh angkat tu boleh. Tempat tanam akal tadi. Hingga setengah tu makan ruang banyak. Wah, siap ada tempat tinggi nak duduk. Dia simen kami luar tu. Kadang-kadang dekat 1 wastu lebih. Betul buat tempat-tempat duduk lah. Wah, dia nak baca Quran duduk situ. Wah, datang tidak awak cantik. Bila datang setahun sekali. Tu kalau hidup kata mampu. Nak raya hutang tu sekali. Wah, dia buat kami berkilat dengan cara tu mamar. Habis kalau dia makan hak orang lain, hukum dia haram. Ya. Wadu syai' ada wajib sebut. Mengantar satu atau wajah tetap. Itu tak boleh. Itu benak dia panggil. Syahadan makruh menanamkan 2 orang dalam satu kubur. Kan? Dia panggil ni sehidup semati. Wah. Kan, sehidup semati. Dia pun berjanji kebetulan mati betul. Presiden. Tanam dalam kubur kali boleh? Makruh. Makruh menanamkan 2 orang dalam satu kubur dengan tiada dinding antara keduanya. Kalau di Mekah lain kan, dia buat satu lorong lorong panjang semua. Satu tu ada dinding lah. Tanah kan, letak susun gitu. Jadi ahli lah khibrah yang pakar dia tahulah. Tempat tu berapa tahun-tahun dah hancur. Dia ahli tak orang lain pula. Tu Imam Nawawi Bantan kan. Kalau nak ahli tengok, peranjat orang jasad tak hancur. Sampai Wahabi tu apa? Ada Wahabi ikut dia masuk punah balik. Boleh tahu, dia tengok mai jenazah kau tak hancur lagi terbalik. Dia kata sesat macam kan. Mana Nawawi Bantan. Jadi makruh menanam 2 orang dalam satu kubur dengan tiada dinding antara keduanya. Jika ada keduanya itu laki-laki. Ya, laki-laki sama laki-laki, makruh. Atau kedua perempuan. Atau seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi yang laki-laki itu suaminya. Atau perempuan itu isterinya. Atau tuan dengan sahayanya. Said dengan dia punya apa, jariah dia. Atau ia mahramnya adik-adik ke. Jika ada orang helat, orang lain antara keduanya, maka haram menanam keduanya dalam satu kubur, melainkan kerana darurah musim perang lain lah. Tempat nak gali banyak lambat-lambat kan dia sumbat ni. Itulah cerita lah. Sebab elok kalau kubur tu asing. Kalau boleh kubur tu eloknya jual laki-laki, perempuan. Kan? Kalau bercampur-campur. Tapi jadi dinding kan. Dinding. Yang elok ni kita buat asing itu lagi baik. Ahli kubur so dia tazawwarun. Mereka berziarah-ziarah. Ya. Sebab itu sunat kita ni tanam tempat gulungan orang sulaha, awliya. Mereka ya tazawwarun, mereka akan ziarah. Di tempat tu ada wali-wali kan, ada ulama orang saleh, bagus itu di ziarah tu. Yang sebelah tu kiarak, sebelah tu judi. Wah. Maut. Kena balung berdengkung kau dengar mengaum ni kan. Ada tempat orang saleh sulaha. Lepas tu dia tanya apa khabar dia kata. Bila orang yang sama-sama orang saleh mati, dia masuk alam barzah, dia jumpa. Yang dah pergi dulu ni akan tanya apa perkembangan orang di atas. Isteri dia macam mana? Isteri alhamdulillah, sehingga ada kahwin lain. Molopel lah kau. Ya, anak kau gini-gini apa ceritalah. Lepas kata bini isteri saya macam isteri awak dah mati, kata. Dah meninggal lama dah. Habis tanam di mana? Tanam kat sini lah. Dia akan menangis lah. Mana tak senain. Isteri 4 lain. Kalau dia ahli sa'adah, bermakna isteri dia ahli syakawah. Atau sa'adah, orang kebajikan. Atau syakawah, orang kecelakaan. Mana amin ahli nar tu bakal ahli neraka. Kalau kat kubur tak jumpa, dah habis kan. Atau dunia bukan main lagi. Sayang, kubur sana tempat lain. Seorang sana. Kena jaga tu. Biar sehidup semati. Jangan sehidup di dunia je. Mati kubur lain dan tempat lain-lain. Jangan. Allah. Dan jika ada orang hadat, mana orang yang bukan mahram antara kedua, maka haram menanamkan kedua ni dalam satu kubur. Tak boleh. Melainkan kerana darurah. Darurah ada umum. Ad-darurah tubihul mahzurat. Bila keadaan darurat sempit, itu syarat buka balik. Ya. Pada sekian tersebut itu.
Seperti kebanyakan orang yang mati tiada kuasa lagi ya, menggali akan dia. Nak gali kubur tak banyak, tak larat kita 1,000 orang kan. 20,000 orang mana nak gali cangkul. Ada gali pakai berdoza kan. Seperti zaman Ta'un misalnya, sekali mati 1,000, 2,000 orang mati, lambat-lambat. Tengok keadaan darurat dia ada hukum khas itu. Ya, boleh sekali aku. Ya, seperti Ta'un ataupun apa tu, ketiadaan tempat, ya, sempit atau ketiadaan tempat, ya. Seperti tidak boleh tempatnya 2 kubur tak boleh lah, melainkan 1 je, atau tiada diperoleh kapan melainkan 1 je, maka tiada makruh. Ketiga itu dalam situ tak makruh, dan tiada haram menanam 2 orang atau lebih dalam 1 liang kubur. Maka hendaklah didahulukan pihak kiblat orang yang terlebih aula jadi imam. Dah tak ada tekan tanah terlubang kali. Habis nak susun macam mana? Susun pun syarat ajar lagi. Dalam ni berapa orang campur dia Allah jadi imam, dia depan. Kan? Kemudian seterusnya lah. Jika ada keduanya laki-laki atau keduanya perempuan, ya. Maka jika ada seorang laki dan seorang perempuan, maka dahulukan laki lah di depan. Kemudian dulu unsa, kemudian baru perempuan. Itu susunan dia. Tetapi dahulukan pihak kiblat, ya, bapanya atas anak. Kalau anak bapa sekali mati satu kubur, kan, darurat tak ada. Ada darurat berlaku menyebabkan boleh tanam sekubur, maka ketiga itu bapa dulu. Pihak kiblat bapaknya atas anaknya yang laki-laki. Dan jika ada dah anak itu afdal daripada sekalian kerana menghormat bagi bapaknya. Walau anak dia itu hebat, ya, ulama besar ataupun wali apa kan, bapak yang biasa dia hormatkan bapak, letak ke depan. Kerana menghormatkan bagi ibunya, ya, atau apa dia. Itulah maknanya jika apa? Bersatu jenis, mana laki-laki sama. Jika berlain jenis, maka dahulukan anak laki-laki atas ibunya. Macam semayang lah, kerana fadilat laki-laki. Kalau laki-laki dia lebih kan. Perempuan kata nak hak persamaan, tak payahlah. Masing-masing ada kelebihan, kan. Laki-laki kelebihan laki-laki, kan. Laki-laki kelebihan dia boleh banyak kelapa. Perempuan kelebihan dia boleh beranak, kan. Tunggu laki-laki beranak boleh melawung. Ambil buah kelapa 3 biji, gantung kat perut dia pagi petang. Wah, pensan ni. Sifat laki-laki, jaga anak boleh, perempuan bagi laki jaga anak, benjol pada budak. Mula 2 kali dah lagi, sekil benjol pada budak. Masing-masing ada apa? Kelebihan masing-masing yang Tuhan bagi. Ya, laki-laki biar sifat laki-laki, perempuan sifat perempuan, kan. Ada tuan guru saya ceritakan perempuan, wah, dia nak persamaan. Dia masuk askar, masuk sojar, kan. Wah, dia berbaris macam komando, kan. Kali masuk dalam hutan, jumpa seorang meraung, nangis. Habis, naluri perempuan dia tak ada lagi. Komando dia jumpa tuan kan. Tengah-tengah tu, tengah hutan dia jumpa balik seorang. Baru duduk itu, sampai keluar. Jumpa ke perempuan dalam tu, meraung. Naluri perempuan tak boleh. Sebab lelaki kan, kalau dalam rumah, dia kata, pencuri masuk. Oh, lelaki kan siap ambil apa. Apa yang dapat capai kan, parang apa ke. Perempuan kalau main, dia peluk dia peluk. Itu naluri perempuan. Dia tak boleh nak lari, fitrah dia itu. Sebab tu perempuan, lelaki ada kelebihan di sini. Tetapi jika ditakuti daripada mentakhirkan kepada waktu yang sunat itu akan berubah mayat. Situ jauh Tapi dahulukan pihak kiblat itu bapa atas anaknya, dan jikalau ada anak itu afdal daripada sekalipun. Dan didahulukan ibu atas anak perempuan. Jika ada anak perempuan itu afdal sekalipun. Ustazah ke apa kan? Tak ada. Dulukan ibu ni. Kerana menghormatkan bagi ibunya. Inilah jika bersatu jenis, laki sama laki perempuan. Dan jika berlainan jenis, maka dahulukan anak laki lah atas ibunya kerana keadaan begitu. Ikut dalam sembahyang. Kerana fadilat laki-laki. Harus menanam mayat pada malam dengan tiada makruh.
Tempat tu sekarang dah banyak dah tempat nak cepat kan. Demikian lagi harus menanam pada waktu karahiah sembahyang ni. Tengah gad zuhur kan contohnya. Jadi kita kasatkan menjatuhkan di dalam waktu karahiah lah. Syarat kita tak kasat jatuhkan waktu tu. Kebetulan kena waktu tu kan. Jalan je lah tak apa. Sunat kita awalkan. Satu lagi, dan tetapi jika ditakut daripada mentakhirkan kepada waktu yang sunat, akan berubah mayat. Ya, mayat tu orang ni kalau nak ganti, berbau busuk kan, pecah apa macam-macam kan. Ketika itu haram mentakhirkan menanam pada waktu itu. Kena dia tanam dengan segera. Habis. Kemudian dan jika ditanam pada waktu yang sunat, wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam.